Minta maaf gangguan, tak tahu apa jadi. Mungkin lain dengan masalah. Maka kita mula sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat ilahi kerana kita dipilih berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini membantu kita merasa lebih bahagia untuk menjadi hamba Allah dan khalifah Allah, juga berusaha untuk menjadi calon syurganya Allah, insya-Allah. Maka kekuatannya kita nak angkat, bagaimana agaknya kita nak merasa bahagia dengan ungkapan Alhamdulillah yang kita ungkapkan, tidak lain tidak bukan dengan menambah kekuatan untuk menambah ilmu, menambah apa yang kita masih belum cukup. Kerana ilmu tidak pernah cukup, sebagaimana kita makan tidak pernah berhenti. Selagi hidup tetap makan, walaupun semalam dah makan, kemarin dah makan dan sebagainya. Umi minta maaf, mungkin ada masalah lain dan sebagainya. Kerana sekejap dia hilang, sekejap dia ada. Maka kita kata minta maaf banyak pada yang sudah masuk dan harus keluar ke macam mana dah. Ismaliza, Asmaliza dan yang lain-lain, Rahimi dan sebagainya sudah masuk, Mariani dan sebagainya. Diucapkan selamat petang, selamat datang. Moga-moga kita terus bahagia untuk berada selama setengah jam. Walaupun hari ini lewat sikit, minta maaf juga atas kelewatan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan rasa cinta untuk menambah ilmu di mana pun kita berada. Jadi kita masih menambah, kita masih menyambung tentang orang yang takut mati. Malam kita sudah bercakap orang yang tidak mahu bercakap tentang mati. Orang yang tanda ingat mati. Orang yang kita katakan, orang yang lupa mati. Bukan lagi tak ingat, orang yang lupa mati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umi dan seluruh keluarga, Umi dan yang lain-lain juga, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus merasakan nikmatnya. Okey, terima kasih Acik Noh dan juga Siti Fatimah. Kita menyambung bahawa siapakah golongan orang yang takut mati. Kita sudah mengulang balik kisah bahawa ada 3 jenis manusia yang bila disebut tentang mati, maka dia akan memberikan respon-respon yang agak-agak berbeza. Ataupun kita kata dia akan memberi respon yang, tak maaf agaknya gambar ini macam kelabu sikit. Tapi tak tahu nak buat macam mana kan. Mudah-mudahan kita sabar dengan gangguan ataupun yang sabar dengan ketidakmampuan kita untuk mendapatkan yang terbaik, insya-Allah. Jadi kalau kita kata hari ini, selamat datang, Assalamualaikum Nurafisah, okey. Cik Ta, okey, Haji Suh, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita sama-sama bahagia. Kak Yah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rahimi Hasan, Waalaikumsalam. Dan juga yang lain-lain, okey. Maka kita katakan siapa di antara, semalam kita dah bercakap siapa yang lupa mati. Hari ini kita bercakap siapa yang takut mati, okey. Kita kata kita semua takut. Bila cakap pasal mati, kita semua takut. Okay, tapi sayangnya takut kita tidak menambah usaha. Sayang kita tidak membuat penambahan dalam kebaikan, penambahan dalam ibadah. Ini yang kita katakan takut yang tidak bermakna. Bila kita kata takut yang tidak bermakna, bermakna takut yang tidak menambah usaha. Kalau kita kata takut anjing, kita lari. Takut harimau pun kita lari. Ada usaha yang kita buat. Kita lari sesungguhnya. Takut dengan apa lagi? Selalunya kalau kita takut, kita lari. Okay? Tetapi kematian, kalau takut mati, kita tak boleh lari. Ini prinsip besar yang semua orang mesti faham. Okay? Takut benda lain, kita boleh lari. Okay? Tapi sayangnya takut Allah tak boleh lari. Takut mati tak boleh lari. Kerana dia tetap akan menanti, tetap akan menunggu. Kerana dia sudah pun berada di hadapan kita. Kematian ada depan kita. Jangan kata kematian tu ada di belakang. Tak. Kematian itu menunggu kita setiap masa. Sebab itu malaikat maut hanya memegang jadual-jadual ataupun kita kata senarai-senarai rezeki manusia.
Okay, rezeki-rezeki manusia ada diberikan salinannya oleh Allah. Siapa yang habis rezekinya? Selagi kita hidup, rezeki tak habis. Okay. Walaupun kadang-kala ada putus kejap, kadang-kala Allah bagi sikit, kadang-kala Allah bagi sulit, kadang-kala Allah tangguh. Okay. Kalau bercakap tentang rezeki, ada rezeki yang dipanjangkan sentiasa ada. Ada rezeki yang Allah tangguh sekejap. Ada rezeki yang Allah bagi hilangkan sekejap. Ada masanya rezeki, ini yang kita kata ni, kita nak rezeki kita 24 jam, memang Allah bagi 24 jam. Tapi kadang kita tak nampak. Tapi bercakap tentang rezeki, maka kita balik mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah, bahawa atau apa yang dipesankan oleh Allah, bahawa rezeki itu di tangan Allah. Bila kata rezeki di tangan Allah, maka kadang-kala Allah tangguhkan sekejap, Allah lambatkan sekejap. Tetap ada rezekinya. Mungkin ada sebab-sebab yang tak dapat dinyatakan. Ada rezeki yang tak laju, tak lancar sebagai biasa. Jadi kepada semua orang miskin. Okay, sebab itu kita katakan kadang-kadang bila Allah tak bagi lancar rezeki pada orang miskin, Allah nak dengar rintihan kita. Allah nak dengar permohonan kita. Allah nak dengar bagaimana kita merayu dengan Allah. Sebab itu doa yang paling hebat, doa ketika orang susah. Doa orang susah. Jadi doa orang miskin adalah merupakan doa yang sangat hebat. Sebab itu kita menderma, memberi, bersedekah pada orang miskin. Kerana doa orang miskin ni sangat mustajab. Sebab itu jangan kecilkan hati orang miskin, jangan hina orang miskin, jangan pandang rendah orang miskin. Sebab Nabi sangat sayang pada orang miskin. Kalau jemputan tu, jemputan orang kaya dengan jemputan orang miskin, Nabi pergi dulu jemputan orang miskin. Kerana Nabi nak doa orang miskin. Doa orang miskin ni memang Allah ijabi. Dengan syarat orang miskin yang dekat dengan Allah. Orang miskin yang reda dengan kemiskinannya. Orang miskin yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Orang miskin yang terus berusaha, terus berikhtiar. Orang miskin yang benar-benar merasa dia yakin seyakin-yakinnya bahawa rezekinya berada di tangan Allah. Diatur Allah, tidak pernah berhenti. Sebab itu kadang-kadang kenapa Allah tangguhkan rezeki, Allah lambatkan sikit. Kerana Allah tidak mendengar siapakah rayuan orang-orang beriman. Rayuan orang-orang miskin yang sangat-sangat dinantikan oleh Allah. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun. Kalau kita nak memberi pada orang miskin, jangan memberi dengan rasa sombong. Jangan memberi dengan rasa kita besar, dia kecil. Jangan memberi dengan pandangan-pandangan yang sinis. Jangan memberi dengan air muka yang tak jernih. Jangan memberi kalau kita rasa tak berapa seronok memberi. Jangan memberi dalam bentuk penghinaan. Okay, ini kekuatan. Maka sekali lagi kita bercakap. Orang yang takut mati tadi. Kita bercakap tentang rezeki. Maknanya kita kata kematian itu rezeki. Kita nak mati macam mana. Okay, apa usaha kita untuk bertemu dengan kematian. Orang yang takut mati bukan boleh lari. Tak boleh lari lah. Okey, dia tak boleh lari. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa? Okey, Ros Osman. Waalaikumsalam. Siti Aisyah. Cik Ta. Oh, okey. Cik Nurafisah. No. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberi kesihatan. Okey. Semoga Dr. Ustazah Umi diberi kesihatan. Selalu dipanjangkan umur. Dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Panjang doanya. Okey. Kalau orang yang takut mati, dia kata apa? Kita kata ingatannya pada kematian itu sangat negatif. Sangat negatif. Okey, itu yang pertama. Negatif maknanya dia tak seronok, dia tak suka. Okey. Mereka bukan berbakat peringatan kematian, bahkan ketakutan. Mereka mendengar mati itu takut sangat. Ketakutan sangat-sangat. Kita dah bincang sikit semalam. Mengingat kematian menyebabkan fikiran, jiwa dan perasaan mereka, malah segala anggota badan mereka menjadi lemah, tidak berdaya. Okay, sebagaimana yang Umi pernah katakan, Umi jumpa seorang klien sampai berpeluh-peluh, sampai menangis-nangis, sampai sedih sangat-sangat.
takut sangat-sangat bila mendengar berita kematian. Bila ada jirannya yang meninggal. Bila ada cerita tentang kematian. Okay? Dia jadi murung dan dia jadi orang yang suka termenung. Pemenung. Kemudian dikatakan apa yang dibuatnya serba tidak ceria. Dia tidak ceria langsung. Okay? Dan dia tidak bersemangat untuk hidup. Dan tidak ada semangat untuk bekerja. Maknanya kita kata orang yang dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih, keadaan tidak gembira, dalam keadaan tidak ceria adalah mereka-mereka yang sedang meraih, membangun, mengejar apa yang namanya ketidaksihat, tak sihat. Kita ada duit ke tak ada duit, banyak duit ke sikit duit, miskin ke, rumah besar ke rumah kecil, maka nikmat pertama yang kita nak jaga ialah nikmat sihat. Kerana orang sihat, kalau kita kata kalau imannya kuat pun, tapi kalau dia terus tidak sihat, maka imannya juga terancam. Okay? Tapi ada juga orang yang sihat tapi tidak menjaga iman pun ada juga. Okay? Ada orang yang tidak bertanya tentang iman, tidak pun memikirkan tentang iman. Aku ni dekat ke jauh dengan Allah? Okay? Aku ni seronok tak jadi hamba Allah? Rasa-rasa aku ibadah ni seronok ke tak? Ada orang ibadah tu rasa Allah beratnya. Berat sangat ibadah. Allahu Akbar. Okay, bila kita kata terlalu berat ibadah itu, kita bimbang Allah juga berat nak bantu kita. Tapi sebab itu kata siapa tolong Allah, Allah tolong dia. Okay, terima kasih Junainah. Okay, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita sama semuanya dalam keadaan sejahtera. Okay, ini kekuatan yang kita nak bangun. Apa sebab orang ini takut mati? Satu daripadanya sebab dia takut mati kerana dia takut nak meninggalkan apa yang dia ada. Takut meninggalkan rumah cantiknya, takut meninggalkan harta bendanya, takut meninggalkan kemewahannya, takut meninggalkan pangkat dan jawatannya, takut meninggalkan anak dan isteri atau suami, takut meninggalkan segala perniagaan dan sebagainya. Okay. Maka kekuatan yang kita nak bangun, takut mati bukan hanya menimpa orang-orang yang mempunyai penyakit kronik. Orang penyakit kronik maknanya mungkin penyakit kanser yang sudah tahap 4, sakit buah pinggang yang sudah tidak boleh diurus lagi, sakit kencing manis yang harus dipotong gitu. Ya Allah, Sadiah Muhammad Arifin. Saya ada jumpa Dr. di Keduri. Nampak bergabar. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang tak ingat. Minta maaf lah banyak-banyak. Okay. Jadi Siti Hafizah, terima kasih bersama. Waalaikumsalam. Okay. Maka kita kata kita nak bangun balik kekuatan. Kekuatan zero beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bahagia. Okay. Kadang-kadang kita kata orang yang sakit kronik, dia tak takut mati pun. Kerana dia patutnya menambah ilmu bagaimana dia nak redha menerima kematian. Okay, sebagaimana yang menceritakan kakak Umi yang dapat tahap 4. Tahu-tahu dah tahap 4 dan sudah tidak dapat diurus. Okay, terima kasih Zahra. Kekuatan yang nak dibangun ialah bagaimana dia nak menjadi redha. Nak terima semua itu. Okay. Maka akibat jiwa yang sangat takut mati. Tadi apa yang berlaku? Mereka hidup seperti yang sering disebut dalam pepatah. Hidup segan mati tak mahu. Dia menunggu saja kematian tapi tidak berusaha. Kerana dia tak boleh elak, sakitnya dah kronik. Sakitnya dah parah. Dia tidak boleh mengelak. Maka dia pasrah tanpa usaha. Ini yang Allah tak nak. Allah kata walaupun kita kata beramallah sampai liang lahat. Dari ndoi sampai liang lahat. Selagi belum mati beribadahlah. Beramallah, bangunlah rasa gembira kita masih hamba Allah. Allah masih bagi kita hidup. Allah masih bagi kita beribadah. Kalaupun Allah tak bagi kita jalan, Allah tak bagi kita bekerja, Allah tetap bagi kita berzikir. Okay, sebab itu kekuatan yang nak diangkat. Belajar bagaimana hebat dan kuatnya zikir itu. Peranan zikir dalam kehidupan. Ya Allah, seperti lampu dalam gelap. Jadi jiwa yang tidak pernah berzikir, tak seronok berzikir, tak suka berzikir, jiwa-jiwa yang keras. Okay, sakit apa pun kita pasti mati. Ini kekuatan yang mesti kita tanamkan dalam kepala. Kalau orang kata, doktor kata kamu ada sebulan lagi, syukur Alhamdulillah ada lagi sebulan.
Jangan buang walaupun satu saat. Sebab kita kata kadang-kadang orang yang kanser tahap 4, tahap 5 itu orang yang paling beruntung. Allah beritahu bila dia nak mati. Okay? Allah beritahu. Kita ni yang tak sakit ni. Meloncat-loncat tak sedar diri, tak tahu rasanya panjang lagi umur pendek ke. Okay? Tapi yang sudah diberi Allah amaran, sudah diberi Allah tangga, maka tindakan kita. Okay? Pada yang pernah sakit, sedang sakit. Okay? Ada kawan saya yang kita kata sakit kanser, tapi dia tak nak berubat dengan doktor. Dia berubat dengan Quran je. Sampai hari ni masih hidup walaupun sudah di tahap 4. Tapi dia bersedia untuk mati. Selalu pergi umrah. Selalu pergi umrah dengan harapan dapat mati di Mekah. Salah juga. Dia hantarnya pada saya WhatsApp pula. Gambar-gambar, video-video kematian di Mekah ketika dia di Mekah. Dia berazam katanya apa, kalau boleh saya tidak menjadi salah satu daripada keranda-keranda jenazah-jenazah yang diusung. Itu mahunya Allah, bukan mahunya kita. Duduklah bertahun di Mekah, kalau kita tidak ditakdirkan untuk mati di Mekah, tak mati. Okay. Ada orang tak sakit masa di Mekah tapi balik rumah meninggal. Ada orang pergi sakit, balik pun sakit tapi tak meninggal di Mekah atau Madinah. Kerana itu adalah pilihan Allah. Tapi jangan takut. Kalau sakit sikit masih boleh jalan, pergilah umrah. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya Allah ampun dosa kita. Allah mudah ke urusan kita, Allah selamatkan daripada banyak maksiat-maksiat yang kita tengok. Walaupun di Mekah Madinah masih juga ada benda-benda salah, tetapi di Mekah Madinah kita biasanya terasuh oleh suasana. Suasana di sana dengan suasana kita di sini jauh beza. Di sana tak pergi masjid rasa ya Allah. Rasa bukan orang, rasa malunya ya Allah. Rasa menyesalnya ya amat. Bandingkan kita balik ke sini, tak pergi masjid normal. Kalau Mekah Madinah, ya Rabbi, tak dapat solat fardu di masjid. Aduh. Okey. Okey, pengalaman peribadi lah kita kata. Walaupun masjid tu dekat, tapi kita tak macam mana terlelap ke apa ke. Terlewat tu, Allah rasa sedihnya, rasa malunya, rasa menyesalnya. Itu Allah bagi, terima kasih Gulsar. Oh, nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama. Nur Azlina, terima kasih bersama. Mudah-mudahan persamaan kita ini menambah kebahagiaan. Jangan ada yang rasa tak gembira, okey? Maka kita katakan orang yang takut mati ni selalunya hidup segan mati tak mau. Tapi ini yang salah. Takut yang ini perasaan takut yang paling salah. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang merasa dekat dengan Allah, seorang yang merasa dia sedang dilihat Allah, orang yang merasa dia bekerja dengan dilihat Allah, dia bekerja bersama Allah, Allah nampak apa dia buat, Allah tahu apa dia buat, Allah bersama dengan dia, maka walaupun sakit macam mana, dia tetap akan beribadah. Sebab itu kekuatan umur yang kita ada ialah menambah, meneguhkan iman. Okay, orang yang takut mati boleh jadi ada iman, boleh jadi tak cukup iman. Tapi yang lupa mati tadi sasahlah, imannya tipis. Okay, yang takut mati ni ada mungkin imannya, tapi tak membantu jadi motivasi. Iman itu menjadikan dia turun ke bawah. Dia jadi penakut, jadi lebab. Okay? Dia jadi pengecut. Okay? Maka orang yang takut mati sebenarnya dia dah mati beberapa kali. Orang yang takut mati sebenarnya dah mati dah. Jasadnya hidup tapi jiwanya mati. Semangatnya mati. Rezeki tetap ada, Allah bagi. Allah kata selagi ada nyawa ada rezeki. Oleh itu jangan takut kata sakit tak ada rezeki dah. Apa pun terjadi selagi hidup ada rezeki. Hanya bergantung bentuknya macam mana, banyaknya macam mana, caranya macam mana Allah nak bagi. Okey. Sikap takut mati ini berpunca daripada kurangnya ilmu. Kenapa boleh muncul takut mati? Kerana kurangnya ilmu tentang kematian. Tak pernah belajar pun. Sebab itu mi bawa kisah kematiannya daripada 2 tahun lalu. Kerana tak ramai orang nak membawa kisah kematian. Tidak ramai orang nak bercerita banyak tentang kematian sehingga kita rasa macam tahu ke, macam tak tahu ke. Tahu mati ke bumi habis. Kita talqin. Tapi kita tak pernah rasa takut pun.
Dia takut yang kita nak bukan takut jadi lesu, jadi murung. Tak. Kita takut, kita berusaha. Kalau orang sakit, dia kata takut mati, dia makan ubat, dia pergi sana ke sini, ke sana ke sini. Mencari ubat, cari penawar. Itu tanda dia takut. Tapi kalau dia sakit, takut mati tapi tidak berusaha, maknanya dia hanya pasrah. Orang pasrah ni Allah kata apa? Orang yang menyerah diri. Orang yang tidak mahu mengubah dirinya, sedangkan Allah kata kalau kamu tak berusaha mengubah diri kamu, aku tak ubah. Jika kaum itu tidak berusaha mengubah dirinya, mengubah nasibnya, Allah tak ubah. Sebab itu takut itu harus mendorong kita untuk terus kalau kita katakan kalau dia tengah sakit, maka dia akan terus berusaha, terus berdoa, terus berharap dengan Allah. Terus mencari penawar-penawar yang dibekalkan. Sama ada secara alternatif atau secara hospital. Dia tidak duduk bersila. Dia tak duduk dalam keadaan sedih pilu. Tak. Dia terus aktif, dia terus bahagia, dia terus gembira, dia terus kuat. Untuk terus berusaha. Itu takut yang kita nak. Kita semua takut mati. Kononnya apa? Oh, tak cukup ibadah. Tapi tak ada pula berguling-guling nak cari. Ataupun berhempas pula untuk menambah ibadah. Relax je. Ini takut yang salah. Okay? Sifat takut ini berpunca tadi apa? Kerana tak ada ilmu tentang kematian. Dia tahu masuk alam kubur selesai. Okay? Pepatah Arab ada menyebut manusia menjadi musuh pada apa yang tidak diketahuinya. Kita akan jadi musuh pada kematian kalau kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Ada apa bawah tanah, ada apa namanya alam barzah. Berjumpa apa dia liang lahat. Apa dia muka nangkir, apa dia pertemuan di alam barzah. Alam yang akhirnya kita memang dijadikan tembok paling kukuh, tak keluar dah. Kalau ada cerita, ada roh balik lah, tengok rumah lah, nampak jalan-jalan lah, apalah. Itu hanyalah setan-setan. Orang yang tidak ada ilmu, dia percayalah. Roh malam Jumaat balik, pasanglah lampu. Malam 7 likur apa? 7 likur ke apa? Roh balik tengok anak-anak cucunya macam mana nak raya. Jangan. Okey. Terima kasih Ruby. Selamat petang. Mudah-mudahan kita bahagia. Tak ada yang keluar. Roh yang sudah pun diambil Allah, tak ada yang keluar balik rumah, tak ada. Okay, jangan takut. Yang ada itu setan. Setan yang menjelma pada orang yang tak ada ilmu. Yang ada ilmu, setan tahu. Hati-hati, kita dah bercakap bahawa dosa itu berjalan ikut sama banyak dengan rezeki. Kita takut kita collect rezeki tapi kita juga collect dosa. Kita kumpul rezeki tapi kumpul juga dosa. Ini yang kita paling takut. Okay? Maka kita katakan manusia itu jadi musuh pada apa yang dia tak tahu. Okay? Siapa yang tak tahu bahayanya apa? Bahayanya ular, bahayanya tikus, bahayanya lipas. Kita kata kita biar je. Okay? Itu sebab kita kata kita harus ada ilmu. Sebab manusia itu kan jangan jadi musuh pada apa yang dia tak tahu. Okay? Sebab itu kita ada yang kata apa? Aku tak ada ilmu. Jadi buat dosa tak salah. Jangan. Kalau tak ada ilmu, tuntut. Tak ada rezeki, cari. Rezeki tahu pula cari. Tapi ilmu tak payah cari pula. Maka bangun balik keyakinan hari ini. Jangan ada lagi yang takut untuk mati. Tapi terus takutnya membuat dia terus bersedia. Okay, membina apa yang dikata bekal-bekal yang dapat menyelamatkan dia daripada semasa kematian. Golongan ini memusuhi kematian kerana mereka tidak ada ilmu tentangnya. Orang yang takut mati kerana dia tidak tahu ke mana dirinya akan pergi. Orang yang takut mati, dia tak tahu ke mana dia nak pergi lepas mati. Okay? Apa yang diperlukan untuk mati? Apa perlunya mati? Kenapa mesti mati? Ini kadang orang tanya juga, kenapa mesti mati? Tak boleh je hidup selamanya. Jangan. Ini maknanya dia tak kenal langsung tentang apa dia yang katanya jiwa, apa yang namanya kematian, apa yang namanya roh. Apa yang terjadi? Mereka juga tidak tahu.
Mereka juga akan bertanya apa yang terjadi menjelang kematian, semasa kematian dan selepas kematian. Jadi semua ahli sembang petang harus belajar. Apa itu kematian, ke mana dia pergi, apa yang dia kena buat, okey. Apa yang kenapa dia perlu mati, okey. Apa yang terjadi menjelang kematian, apa itu sakratul maut, apa itu mati su'ul khatimah dan husnul khatimah. Kita dah bincang masa PKP. Okey. Dan kita juga kena tahu apa terjadi selepas mati. Mesti belajar. Mesti. Kita juga mesti belajar apa itu syurga dan neraka. Kita juga mesti kenal apa yang kita katakan Rasulullah memberi syafaat. Syafaat Rasulullah yang paling kita hendak ialah setelah kita mati. Okay, setelah kita mati. Maka sekali lagi jadi mereka perlu sedar. Orang yang rasa takut Azin Aniza. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih bersama. Ini kekuatan. Maka orang yang ada perasaan takut sangat dengan kematian. Sampai dia jadi lembik, jadi berpeluh-peluh, jadi tak tentu hala, jadi murung. Bila mendengar kematian, maka dia harus berubah, cari ilmu. Cari ilmu mesti disedarkan bahawa mati itu bukan pengakhiran. Mati bukan mengakhirkan kehidupan, dok. Kena hati-hati, kita dihidup selepas mati. Dunia tempat tinggal, dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Umi selalu ulang ayat ni. Bumi dunia untuk bukan tempat tinggal. Kita tak akan tinggal selamanya di bumi. Kita tidak akan tinggal selamanya di dunia. Kita pasti dijemput balik oleh Allah ke akhirat. Jadi kita pegang prinsip dunia bukan tempat tinggal. Jadi jangan tamak sangat dengan dunia, jangan mabuk sangat dengan dunia. Jangan genggam dunia ni sampai tak nampak genggam Allah. Jangan sibuk sangat dengan dunia sampai kita lupa dengan tugas kita dengan Allah. Sibuk cari ilmu dunia tapi tak sempat nak cari ilmu Allah. Sehingganya akhirnya kita gagal untuk kenal Allah. Kita gagal untuk merasa dan bersedia bahawa kita akan dijemput Allah. Jangan senang hati, tak tahu. Bila tak tahu, kamu tidak berusaha, kamu berdosa. Bukan tak tahu tu tak ada dosa. Salah. Siapa kata tak tahu tu tak ada dosa? Jangan. Bila kita sedar tak tahu, kita kena cari. Bila kita sedar kita tak ada duit, kita kena usaha. Sebab itu peminta sedekah akhirnya pegang tong. Itu yang dia tahu. Dia akan usaha cari makan. Macam mana kita perlu berusaha cari rezeki Allah, cari makan, maka sebanyak itu jugalah keperluan kita nak cari ilmu tentang kematian. Supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh yang cara yang betul. Kalau takut mati kerana usaha. Bukan takut mati bersila macam yang dikatakan orang yang takut mati tadi. Dia putus asa, dia kecewa, okey. Dia hidup jadi apa kita kata jadi beban. Dia hidup jadi menyusahkan, okay, hilang semangat untuk hidup. Okay. Maka sekali lagi hari ini kita tarbiyah diri kita. Kita tak boleh takut dengan mati. Dan kalau memang takut tetapi takutnya mendorong kita untuk terus berusaha. Kalau belum baca Quran, baca Quran. Kalau belum cukup solat. Kalau belum cukup solat sunat banyak-banyak. Kalau belum jarang-jarang sedekah banyak-banyak. Jarang tolong orang apa yang kita mampu. Paling sikit tolong doakan. Tak boleh kekal takut tanpa usaha. Takut mesti usaha. Okay, sebab itu kita kata kalau kita, tadi kemarin kita dah bercakap, kalau kita nak berjalan, kita nak pergi ke negeri-negeri sejuk. Kita takut kena sejuk, kita sudah bersedia bawa baju sejuk. Mekah Madinah bulan awal tahun dan akhir tahun sejuk. Daripada bulan 11, 12, 1, 2, 3 itu sejuk. Jadi semua kalau ahli jemaah biasanya ataupun package kan beritahu. Dia sekarang ni Mekah sejuk sikit. Jadi bawa baju tebal sikit. Apa sebab bawa baju tebal sikit? Sebab takut kena sejuk. Maka kita sudah berusaha siap-siap. Jadi yang takut mati, aku takut mati tapi sekarang kau dah sedia untuk bawa bekal. Aku sedang mengumpul bekal-bekal untuk jumpa dengan Allah. Nak dibawa dah pasal kematian.
Kita tak bawa apa-apa. Okay? Kemudian kita kata kematian hakikatnya adalah satu proses perpindahan. Bukan penamat. Dia merupakan satu proses pindah. Hijrah. Perpindahan dari alam nyata, berpindahan kepada alam dunia, masuk ke alam barzah. Pindah. Okay? Sama seperti kelahiran. Yang harus ditakutkan bukanlah perpindahan itu, tetapi apakah bekal-bekal dan persiapan-persiapan untuknya yang telah disediakan. Orang nak pindah, dia bawa bekal tak siap. Jadi bekal kita untuk pindah ke alam yang namanya kematian tidak lain dan tidak bukan adalah amal. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ada juga orang yang takut mati sebab dia kata dia banyak dosa. Saya takut mati sebab banyak dosa. Kalau takut mati, sedar banyak dosa, taubatlah hari-hari. Jangan ingat banyak dosa dulu saya muda, saya minum, saya begitu, saya begini. Jangan. Kalau boleh tak payah cerita ke orang dulu kita juara dosa. Tak payah. Senyap-senyap taubat. Senyap-senyap buat baik. Senyap-senyap menangis dengan Allah. Senyap-senyap baca Quran. Tak payah iklan. Saya dah tamat dah. Saya dah bulan puasa dah 2 kali khatam dah. Tak payah cerita orang. Orang yang takut dia sedia bekal. Dia diam-diam. Mana ada orang nak pergi Mekah cerita saya bawa duit 3 juta. Tak ada. Kita tak cerita kat orang. Kita kata kita pergi Mekah bawa duit banyak-banyak. Tak ada. Jadi bila kita kata kita pindah, kita kena pindah dengan bekal. Di sana tak ada bekal. Okay. Kalau pergi katalah orang Mekah pergi Madinah, dia tak bawa rata-rata dia sebab takut tak boleh. Maka di sana kita sediakan bekalnya. Sebab itu ada Ansar, ada Muhajirin. Ada orang sana yang sedia membantu. Di alam barzah tak ada. Pindah ke alam barzah tak ada siapa yang bantu kecuali amal kita. Kalau dia rajin baca Quran, yuk Quran nanti tunggu ke alam barzah. Rajin selawatnya nunggu. Rajin solatnya nunggu. Maka kalau kita kata kita nak bawa harta yang namanya solat, kita nak bawa harta yang namanya ibadah, kita nak bawa harta namanya kebaikan, maka nangislah banyak mana pun. Tak lepas. Takut mati kerana dosa, bagus. Tapi paling utama bukan terus diam. Kita terus bertaubat setiap hari sebanyak mana dosanya. Sebanyak mana dosa kita. Okay? Dia bimbang menghadapi kesulitan-kesulitan, balasan-balasan dari segala dosa je. Dari segala kejahatan yang dilakukannya. Okay? Akibat apa? Sebab banyak dosa kerana gagal melawan nafsu. Dalam badan kita ada 2 benda. Satu ada iman, satu ada nafsu. Ini yang Allah bagi. Dan kita usaha. Allah bekal nafsu kat kita, Allah bekal nafsu kat binatang. Allah tak bekal nafsu pada malaikat. Sebab itu masa-masa malaikat menghadap Nabi Lut dan juga menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sediakan kambing panggang untuk malaikat yang datang berjumpa dengannya. Malaikat tak pegang pun, tak sentuh pun. Kerana malaikat tak ada nafsu. Okay. Manusia ada nafsu, setan ada apa kita kata binatang ada nafsu. Okay. Siapa yang gagal melawan nafsu tu memang ada kat dalam. Chip in. Sebab itu kena belajar nafsu tu apa. Masa nak buat ikut nafsu. Biasanya nafsu tu akan lawan, akan serang kita sampai kita terduduk. Dah terduduk baru menyesal. Ini yang takut mati ni. Tapi menyesalnya tidak dalam bentuk taubat. Kalau taubatnya masih taubat sambal, maknanya dia masih dimainkan oleh nafsu.
Nafsu ajak kita buat jahat. Sebab itu Allah bekalkan dalam kepala kita, dalam hati kita iman. Biasanya dalam badan kita nafsu dan iman akan bergaduh. Nak buat ke tak buat, nak jadi ke tak jadi, nak ibadah ke tak ibadah, nak bangun malam ke tak, nak puasa sunat ke tak, nafsu kata tak payahlah. Tapi kalau imannya kuat, puasa hari ni Senin. Puasalah paling sikit Senin Khamis. Iman akan sebut puasalah. Kamu dah makan 5 hari, puasalah 2 hari. Kan dia 7 hari. Allah bukan minta semua, Allah minta 2 hari je. Allah perintahkan 2 hari saja. Jadi sebab itu kita kata pertama taubat pada semua dosa. Allah kata besar mana pun, sebesar langit dan bumi, sebanyak buih di lautan, semua dosa pasti Allah ampun kalau dia bertaubat. Sebab taubat itu akhir kehidupan. Jangan tunggu ujung-ujung. Sekarang taubat. Saya tak nak taubat sekarang, nanti buat lagi. Oh, itu setan bercakap. Itu nafsu bercakap. Okay, sebab itu kita kata Allah jadikan nafsu itu untuk tunggangan. Kita yang urus. Kalau kita kata kuda, tunggangan tu kuda. Nafsu itu adalah kuda yang kita nak tunggang. Kita yang menentukan nak bawa kuda tu laju ke, perlahan ke. Tetapi kalau kita jadi kuda dan nafsu jadi kuda. Kita jadi kuda, apa kita kata jadi kuda dan nafsu jadi kita. Kita ikut nafsu lah. Apa nak buat, ikut nafsu, muda. Memang muda, tapi Allah bagi kesempatan tua. Sebab itu dari muda pun perlu bertaubat. Sebab mati tidak tentu tua. Mati tidak tentu sakit. Di Malaysia orang bawah 30-an lebih banyak meninggal. Bukan atas 30, bukan 70, bukan 60. Okey, ini kekuatan. Jadi sekali lagi orang yang merasa takut mati kerana disebabkan tadi dia takut mati sebab tak ada ilmu, maka cari ilmu. Yang kedua, dia takut mati sebab dosa banyak. Jadi dalam badan kita ada iman dan nafsu. Kalau kita, tandanya kita diperintah iman ke diperintah nafsu. Kalau kita diperintah nafsu, diperintah setan. Setan tu dia tak memerintah keras-keras. Dia pujuk-pujuk aja kita. Lembut sangat. Dia bisik kat kita. Setan ada kat telinga. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik sampai ke hati. Dalam badan ada nafsu, di luar ada setan. Kalau dua ni bergabung, imannya lembik. Kalau iman kita lembik, imannya mati disebabkan nafsu. Akhirnya kita jadi kuda yang ditonggang oleh nafsu. Kita pun ikut segala benda yang menjauhkan kita dari Allah. Nafsu yang baik bawa kita jumpa Allah. Bukan nafsu jahat semua dak. Okey. Jadi kita katakan kita harus mengurus nafsu itu dengan iman. Iman tak boleh dijadikan kuat kalau tak ada ilmu dan tak ada ibadah. Ilmu dan iman itu satu yang sangat besar-besar kesannya. Kenapa orang tak ada bertaubat? Dia takut aku muda lagi. Kalau sekarang dia bertaubat, nanti esok buat lagi. Dia sudah berniat. Yang bercakap tu setan, bukan dia. Yang bercakap tu nafsu. Bukan susah nak kenal orang ni. Okey. Dia dibisik dari dua setan. Sebab itu setan dia tak pernah paksa kita. Setan tak pernah guna kekerasan untuk serongkan kita. Setan guna pujuk rayu. Ya Allah. Kalau tidak, mana mungkin Nabi Adam yang dah duduk di syurga. Allah cipta dengan tangannya Allah. Tak ada yang paling baik selain Adam. Tetapi dengan satu pujukan bermakna syaitan punya pujukan sangatlah besar. Sehingga orang yang paling dekat dengan Allah pun terpengaruh. Orang yang Allah cipta mula-mula yang paling Allah sayang pun duduk di syurga pun
terpengaruh. Jadi jangan ingat setan tu kecil dah. Nabi Adam dipujuk. Okey, waalaikumsalam rindu. Okey, ya Allah. Mudah-mudahan terubat rindunya dengan sembang petang. Jadi sekali lagi kita katakan bahawa kalau kita takut, bermakna kita takut mati tetapi tidak berusaha, tidak menambah amal, tidak menambah ilmu. Amal tak boleh tambah kalau tak ada ilmu. Okey? Jadi nafsu ada baik, ada jahat. Tapi kebanyakannya, kalau tak ada iman, nafsu tu bawa kita jahat. Kalau Imam Ghazali kata apa? Kalau nafsu pergi ke nuri, orang yang ikut nafsu pergi ke nuri, dijemput makan jamuan, dia kalau boleh nak datang dari awal sampai akhir. Okay, kalau boleh nak bawa pinggan-pinggan tu balik. Itu nafsu. Tapi orang yang pergi ke nuri, dia makan, dia salam apa yang patut, balik dah. Itu kita minta kita berjalan tu dengan iman. Kalau nak tengok itu, nak tengok ini, nantilah dulu kita banyak lagi makan, belum rasa. Itu belum rasa, ini belum rasa, kuih itu belum rasa. Ya Allah. Dia datang menengok hidangan itu satu. Dia tak akan balik selagi tak rasa semua benda tu. Pensan kita. Itu kata maknanya kita dia bawa oleh nafsu. Tak rasa kenyang. Nak itu, nak terai. Matanya digenggam oleh nafsu. Okay, walaupun perut dah berjalan meletup dah kata-kata. Jadi berjalan dengan ilmu dan iman. Iman tak boleh kuat tanpa ilmu. Maka kita katakan iman akan membantu keyakinan. Maka sekali lagi kita harus belajar untuk ilmu dapat melawan hawa nafsu. Kalau beramal. Kalau kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu satu penawar yang sangat hebat. Maka sekali lagi, maka kita kata mari kita sama-sama ada rasa takut untuk bertemu Allah, tetapi takut itu mendorong kita untuk terus beribadah, terus meninggalkan perkara-perkara maksiat, terus meninggalkan dosa, terus meninggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diterima Allah sebagai pertemuan ahli ibadah. Minta maaf terlangsunglah pula waktunya. Jadi sampai di sini dulu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ada rasa takut, tapi takut itu mendorong kita jadi rajin ibadah. Rajin cari ilmu, rajin buat baik, rajin tolong orang, insya-Allah. Jadi sekali lagi, mohon ampun dan maaf anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, tak cantik atas kelemahan kami sendiri. Terima kasih pada semua yang turut serta. Mudah-mudahan yang turut serta juga adalah mereka-mereka yang layak untuk masuk menjadi calon-calon syurganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jumpa lagi insya-Allah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Amin amin ya rabbal alamin.